Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam madani, salam perpaduan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Terima kasih Puan Pengerusi. Terima kasih kepada pihak penganjur dan juga tahniah kepada hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini. Pimpinan Pakatan Harapan, pimpinan Barisan Nasional dan juga semua yang hadir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya diberi 10 minit saja. Dan saya pun tak bercadang nak cakap banyak. Ini pun all the way daripada Kedah. Kita rasa gembira. Walaupun kita lihat kononnya di Kedah mereka boleh menang besar dan sebagainya. Tetapi bila kita pergi on the ground, kita dapati on the ground berbeza. Di Langkawi contohnya mereka telah berpecah. Di kawasan sebelah utara juga mereka ni nampak sahaja seolah-olah bersama. Tetapi mereka berpecah belah. Kita harapkan mereka terus berpecah sehingga 12 Ogos nanti agar Kedah menjadi milik kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada saya ada 3 perkara saja yang saya ingin bawa. Mengapa? Pada 12 hari bulan 8 nanti, 12 Ogos, setiap daripada kita di sini, setiap pengundi yang berada di dalam Parlimen Gombak, sama ada Dun Gombak Setia, Dun Ulu Kelang ataupun Dun Sungai Tua, wajib memberikan undi kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional. Yang pertamanya, saya tak tahulah baru-baru ni, Bung pun dengan saya juga, siapa lagi bersama, waktu hari penamaan calon. Kita jalan sama-sama Bung. Pertama kali saya jalan berpegang tangan dengan Bung. Tak, bukan pegang macam gitu. Pegang macam gini. Kita rapat gitu dengan Datuk Jo, dengan pimpinan PH, pimpinan BN dan juga pimpinan parti-parti komponen kerajaan perpaduan daripada Sabah dan Sarawak. Sewaktu pergi ke kawasan penamaan calon, saya ingat lagi, wartawan tanyakan saya satu soalan. Dia kata, apakah perbezaan pilihan raya kali ini berbanding dengan pilihan raya sebelum ini? Saya katakan bahawa di pihak kerajaan perpaduan, di pihak Pakatan Harapan Barisan Nasional, kita dapati bahawa kita mencerminkan perpaduan rakyat Malaysia yang sebenar. Ada Pakatan Harapan, ada Barisan Nasional, ada yang datang daripada Sabah, Sarawak, datang daripada selatan, datang daripada utara tanah air, ada Melayu, India, Cina, Iban, Kadazan, orang asli dan semua tanpa mengira beza bersama-sama mengangkat menjulang perpaduan demi rakyat Malaysia. Dan ini bukan sekadar hasrat kita ingin lihat Malaysia yang bersatu padu buat pertama kali dalam sejarah Malaysia. Ini juga seperti mana Bung katakan tadi, hasrat dan titah yang di-Pertuan Agong. Dan juga itulah juga yang diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Kerajaan perpaduan adalah kerajaan yang menjunjung titah yang di-Pertuan Agong. Perikatan Nasional adalah mereka yang engkar kepada titah yang di-Pertuan Agong. Tuan-tuan mahu derhaka ataupun tidak? Tak mahu derhaka, undi kerajaan perpaduan, undi PH, undi BN. Kalau mahu engkar kepada Agong, undi Perikatan Nasional. Jangan undilah, kita undi Pakatan Harapan. Jadi, perlu kita berpadu, perlu kita bersama untuk apa? Kepada perkara kedua. Perkara kedua, mengapa kita wajib berikan undi kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional dalam pilihan raya kali ini pada 12 Ogos nanti, kerana kita ingin bangunkan Malaysia semula. Kita tahu COVID melanda Malaysia. COVID melanda dunia. Negara-negara dunia menjadi lumpuh. Ekonomi teruk. Pendidikan teruk. Kesihatan teruk. Orang hilang kerja dan sebagainya. Kita lihat bagaimana negara-negara lain cepat tangkas bangkit. Malangnya Malaysia, kita mengambil waktu yang lama. Dari segi ekonominya, alhamdulillah, wujudnya kerajaan perpaduan pada hari ini, kita dapati bahawa kerajaan bertungkus lumus untuk selamatkan ekonomi.
Kita lihat pendidikan. Negara lain sudah tangkas bangun. Tetapi pendidikan kita selepas COVID, kita lihat bagaimana anak-anak masih ramai yang tak boleh membaca menulis. Keputusan SPM begitu teruk. Anak-anak dapat keputusan SPM tak mau belajar. Kerana apa? Ekonomi yang teruk dan juga hilang semangat belajar. Guru-guru, saya nampak ramai muka guru-guru dekat sini. Hati saya tak akan berubah terhadap guru-guru. Anda semua sentiasa mendiami lubuk yang paling dalam di dalam jiwa saya. Guru-guru menderita. Zaman pandemik yang tahunya kerajaan pada waktu itu di bawah Razi Jidin, di bawah Mahyudin, tutup sekolah, buka sekolah. Tutup sekolah, buka sekolah. Internet teruk. Anak-anak teruk belajar dan sebagainya. InsyaAllah, kalau kita bersatu, kita teruskan sokong kerajaan pusat, bangkitkan dan menangkan kawasan di negeri-negeri pilihan raya ini kepada kerajaan perpaduan, pendidikan kita akan menjadi lebih baik. Jadi kita perlu selamatkan ekonomi, selamatkan pekerjaan, selamatkan pendidikan dengan memberikan undi, dengan memastikan kemenangan Pakatan Harapan Barisan Nasional pada 12 Ogos nanti. Boleh atau tidak? Yang ketiga, rakyat Selangor sekalian. Saya tak tahu tahap kesabaran rakyat Selangor ni begitu luar biasa. Kalau saya di Johor, saya rasa mungkin kami dah angkat, tak angkat senjata lah. Tapi kita akan lakukan sesuatu untuk orang yang menghina Tuanku Sultan kita. Tapi orang Selangor ni baik hati sungguh. Baik hati sungguh. Orang pelekeh Sultan yang telah memilih menteri besar kita pun orang Selangor biasa saja. Kalau dia buat tu dekat Johor memang teruk. Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kalau buat kat Sabah pun teruk kena kan? Betul bung? Tuan-tuan dan perempuan, saya ni dah 24, 25 tahun duduk dekat Selangor. Anak saya lahir, membesar, sekolah semua dekat sini, dah kerja pun dekat sini. Nak tak nak, kita punya kesetiaan, walaupun kita asal Johor, tetapi duduk di Selangor, kita bersyukur. Dan juga ketaatan kita kepada Tuanku Sultan Selangor. Bagaimanakah orang Selangor boleh terima mari seorang daripada utara menghina Sultan Selangor di bumi kita sendiri dan diangkat jadi wira pula selepas tu. Dia punyalah saya tak faham. Sanusi yang telah menderhaka, menghina Sultan Selangor ini, mula dia kata minta maaf. Pergi ke mahkamah tak ngaku bersalah. Maksudnya dia tak ngaku dia buat. Kalau dia tak buat, kenapa nak minta maaf? Tapi inilah tunjukkan betapa derhaka dan beradabnya. Ada tak Azmin cakap apa-apa terhadap Sanusi? Ada tak Mahyudin cakap apa-apa terhadap Sanusi? Mereka sokong Sanusi dan mereka derhaka kepada Sultan Selangor. Rakyat Selangor sekalian, jikalau kita hormat, junjung kepada Sultan kita, kita kena tolak Perikatan Nasional. Mau jadi derhaka ataupun mau jadi rakyat yang hormati raja. Jikalau kita menghormati Sultan kita, pastikan undi kita kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional. Tetapi kalau kita derhaka, ikutlah Azmin, Mahyudin, Sanusi yang telah derhaka kepada Sultan kita. Jadi pada 12 hari bulan ini, tolong beritahu kepada orang Selangor semua. Tolong beritahu kepada anak-anak muda Selangor, kita orang Selangor sayangkan Sultan kita. Kita orang Selangor tak suka orang pelekehkan istana. Dan kita orang Selangor tak boleh terima politik kurang hajar seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Perikatan Nasional. Boleh atau tidak? Okey, pendek kata sebelum saya sudahi, pastikan 12 hari bulan 8 berikan undi kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional dan pastikan anak-anak kita keluar mengundi dan berikan undi kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional. Boleh atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saya nak dengar seorang Selangor sikit. Kita Saya dapat tahu kata ada panglima datang sini malam ni.
Ada Panglima Kedah turun di Sungai Tua hari ni. Saudara, ni bukan Panglima, dia ni Panglima ceklat angin tu. Waktu makan dia berangin, lepas tu dia habis. Saya kebetulan petang tadi saya di tempat Juwairia di Gombak. Lawannya itu Azmin Ali. Juwairia bagi tahu saya, Aisyah, saya tak dapat nombor 1 di kertas undi, saya dapat nombor 2. Saya kata kat dia, Ju jangan risau. Nombor 2 itu simbolik, insya-Allah kekalahan kali kedua Azmin Ali dalam pilihan raya. Begitu juga simboliknya untuk Sungai Tua. YB Menteri Besar Amiruddin Syahari dapat nombor 3. Cuba buat tangan sekejap macam ni. Ini maksud dia kita okey dah, nak tukar buat apa? Kita okey dah. Tak payah tukar dah. Tapi hari ini bila saya turun tadi bersama dengan calon turun ke kawasan-kawasan, tengok diedarkan pamflet-pamflet seperti ini kepada rakyat. Saya kata, punya beruntung orang Selangor ni. Sebab apa bila tengok kat sini Rizab Kewangan Negeri Selangor setakat 2022 saudara ada disimpan dengan baik di bawah kerajaan yang baik 3.7 bilion ringgit. Itu yang Sanusi datang tiap-tiap hari ke negeri Selangor ni sebab dia terliur tengok 3.7 bilion. Sebab tu orang Kedah, saya nak beritahu orang Selangor, Selangor maju tak perlu ambil Pulau Pinang masuk Selangor, tak payah. Selangor maju tak perlu ambil Kedah masuk Selangor nak maju. Ambil Kedah, ruyuplah negeri Selangor. Ambil wakil daripada mereka, selesai kita. Sebab itu saudara, soal hari ini ialah soal bagaimana kita nak menghantar mesej jelas kepada rakyat. Gabungan dalam kerajaan perpaduan ini insya-Allah tata kelola yang baik dan kita akan angkat semua permasalahan rakyat itu dengan baik. Kalau lihat hari ini kadar KDNK negara melonjak tinggi 5.5% berbanding daripada Indonesia 5.0%. Kalau kita tengok hari ini kadar pengangguran negara turun 3.2%. Kalau kita tengok hari ini inflasi dalam negara turun 2.4%. Maksudnya apa saudara? Semua menteri-menteri di atas sana sedang bekerja baik untuk membina negara ini. Tapi kalau kita beri kepada mereka, kita beri peluang kepada mereka mentadbir, tengok Kedah dan tengok Kelantan. Saya kalau datang Selangor ni saya teringat cerita Alibaba. P. Ramlee dengan 40 tong penyamun tahu. Bila dia masuk aja, dia datang Selangor, datang ramai-ramai, buka 1 tong Rina Harun. Buka tong kedua Azmin Ali. Ini semua ni orang Selangor kena ambil air panas, jiruh dalam tong, ruyupkan mereka di negeri Selangor. Jangan beri peluang. Bila kita cakap, tengok mana ada anak muda tak terjamin di bawah Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan. Saudara, Kerajaan Perpaduan di bawah pentadbiran Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, setakat hari ini kita dah lepaskan hampir 135,000 anak muda 45 tahun ke bawah yang duduk dalam senarai hitam muflis, saudara. Muflis ni maksud dia apa makcik? Dia dilarang sama sekali untuk buat pinjaman, untuk menguruskan ekonomi dia sebab dia senarai hitam. Naik saja Perdana Menteri, naik saja Kerajaan Perpaduan, 135,000 anak muda kita berikan penghidupan baru di bawah pentadbiran kita. Maksudnya kita boleh buat. Dia bukan soal kita tak boleh buat, kita boleh buat. Kalau nak serang isunya apa? Bila saya pergi Kedah, isunya ini tak boleh. Ni orang Kedah, orang Selangor pergi ceramah Sanusi malam ni. Bagi tahu kat Sanusi, tolong tunjukkan saya satu risalah negeri Kedah yang berbentuk seperti ini. Yang ada saudara, muka Sanusi, nombor 1, hang bodoh. Yang ada nombor 2, kepala otak bapak hang. Nak kata pencapaian, tak ada. Nak kata nak cerita bangunnya negeri, tak ada. Yang dia ratib saudara,
kononnya kita gagal, kita susah nak bangunkan. Saudara, isu agama akan jadi benteng terakhir mereka menyerang kita habis-habisan. Saya nak beritahu kepada semua, kalau isu agama yang cuba mereka mainkan, orang Perikatan Nasional tolong dengar malam ini. Tahun 1999, ketika Tun Mahathir yang hari ini kamu angkat dan kamu jilat ludahnya, menyekat daripada memberi bantuan sekolah agama rakyat kepada sekolah-sekolah yang dibuat dan diasaskan oleh kamu, hari ini kamu boleh cium semula Mahathir. 5 tahun yang lalu, ketika pemberita bertemu dengan keluarga Allahyarham Ustaz Ibrahim Libya, dia berpesan kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga penyokong-penyokong PAS pada ketika itu. Dia sebut 5 tahun yang lalu, tolonglah rakyat, jangan beri undi kepada Mahathir. Jangan terima Mahathir. Mahathir tiada maaf bagimu, tapi hari ini saudara, Mahathir itulah wira dan lebay baru dalam PAS. Dia diusung kononnya dosanya telah dicuci hanya dengan satu malam berada di Kota Baru. Itu pun tuan-tuan, saya tengok pembangunan di Kelantan sekarang hebat. Ada bangunan pencakar langit. Saudara, dia ingatan dia kurang. Dia duduk di Kuala Lumpur, dia teringat di Kelantan. Ini saudara. Sebab itu anak muda, saya rayu betul. Saya kena cepat gegas sebab saya nak kena balik ke Pulau Pinang. Saya menjaga Pulau Pinang dan esok akan berceramah di Kedah. Surat Sanusi, tunggu saya. Saya nak beritahu saudara, anak muda, ini peluang kamu untuk keluar dari dimomokkan dengan politik perkauman dan politik yang tidak ada nilai. Sudah sekian lamanya, kali pertama kamu mengundi PRU 15 yang lalu, kamu dengar dakyah kalau sokong Pakatan Harapan pergi sekolah pakai skirt. Cuba angkat tangan berapa ramai anak dia yang pergi sekolah pakai skirt. Kamu dengar dakyah kalau sokong Pakatan Harapan jadi pelbagai permasalahan. Tapi hari ini saudara, kita sedang baiki semula permasalahan ini dan kita sedang bina negara ini. Insya-Allah saudara, yakin dan percaya, Gombak 3-0 pada 12 hari bulan, Selangor kita pertahan, Kedah akan jatuh ke tangan Pakatan Harapan. Kerja kuat semua, berusaha sehabis daya, insya-Allah turun ke bawah sebaik mungkin, berjumpa dengan rakyat sebanyak mungkin, beritahu kepada mereka gabungan ini adalah gabungan masa depan, gabungan yang akan mengangkat dan memertabatkan rakyat untuk lebih terjamin di bawah kepimpinan yang baru. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reformasi. Lawan tetap. Terima kasih.